السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هم عندك. ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. Begitulah Habib Muhammad Amin daripada Morocco. Beliau buka ceramah beliau bahawa mengatakan ucap selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau berdoa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seprik dada, seprik hati aku dan membuka mata hati aku, ya Rasulullah. Alhamdulillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Hati saat min darakati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana saat sekalian ini bahawa kita boleh kumpul tempat ini semua ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولم يكن اسم كل حاضر وناظر ومعتبر يذكر عند سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصدق لما حضر. Begitulah semua ini kalaulah tidak ada keikhlasan, kebenaran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok kita semua tidak akan boleh kumpul pada tempat yang ini. فالاعتبار بميزان الدنيا لو حضرتم عند أحد الكبراء أو أحد الأمراء أيتسنى لكم الحضور دون موعد. Begitulah seperti mana yang kita kalau janji orang ketua-tua, naik emper atau puan, orang kerajaan yang berpangkat, kalaulah kita tidak ada janji dengan beliau, adakah kita nak boleh jumpa beliau langsung? Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih azam, lebih besar daripada itu. Begitulah sebenarnya kita dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يجوز اقتحام بيت السلطان بدون موعد. Begitulah juga kalau kita jumpa satu raja yang kalau kita tidak janji dengan dia, adakah kita boleh jumpa raja itu? Tidak sama sekali. Tetapi hari ini bahawa kita janji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar pada raja-raja lagi. ومن يفعل فإنه يخاف على نفسه. Dan begitulah bahawa orang yang berbuat sesuatu itu yang dia takut pada dia sendirinya. كل الموائد مغلقة إلا من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مفتوحة للجميع. Dan begitulah setiap tempat dan setiap perkara yang tertutup kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وها أنتم أتيتم من مختلف البلدان وها نحن جيناكم على مسافة 30 ساعة بالطائرة ووصلنا عندكم وهذا هو الموعد الذي بيننا كان مكتوبا في الأزل. Ya Allah, begitulah mungkin kok kita daripada ramai-ramai yang paling jauh mungkin daripada 2J sebelah Sungai Kolong, dan kalau paling jauh sebelah Songkla pada sana kita 2J saja yang datang dengan kenderaan. Tapi Habib kata dia di Patik Morocco dengan Thailand bila naik kapal 30J boleh sampai sini. Itu naik kapal ke naik kereta 30 J. Tapi J yang kita ada di sini, minit kita yang ada di sini kali, inilah yang kita berjanji berjumpa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومعتنا وإياكم محبة. ومعتنا وإياكم محبة. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan yang dilahir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هي التي جمعتنا بفضيلة السيد القاضي. Kalau begitulah kita yang bawa kumpul kerana mahabbah di majlis dengan bapa kita, Bapa Abdul Basit kita. ومحبة الشيخ الغزالي. Dan begitu juga Baba Ghazali kita, yang sebab kita mahabbah pada Rasulullah, majlis ini bahawa kita boleh kumpul di antara kita dengan Habib dan semua yang kita ini kerana berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مجلس المواصلة الكريم الذي لا زال دأبه هو جمع الصالحين فيما يهم المسلمين. Yang begitulah berkat yang majlis muasalah yang diasah oleh Sayyidi Habib Umar, yang bahawa untuk nak munaf'ah bagi ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المجالس الكريمة من بركة سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم على كل قلب محب. Dan semua ini keberkatan ini yang kumpul ini yang bahawa yang diberkat yang dimasuk oleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويدرك المرء بالمحبة ما لا يدركه بالعمل. Dan bahawa kita boleh berkata ini bukannya sebab perbuatan kita, bukannya sebab kita kerja banyak, tidak sama sekali, tapi dengan hati kita yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. منها قوله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث: حبي وحب آل بيتي وقراءة القرآن فقد سبق بالمحبة ثم ثنى بالمحبة ثم ثلث بالقرآن الكريم.
Begitulah kalaulah kita tengok kalau bahasa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa mengajarlah mentakdiblah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang bahasa pertama mencinta pada Rasul dan mencinta kepada ahli keluarga Rasulullah, dan yang akhirnya bahawa mengajar Al-Quran. Kalaulah kita tengok di situ, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إنما بدأ بالمحبة، فالمألوف من طبائع القلوب أنه لا بد للمحبوب أن يكون له تابع وتابع لمحبوبه، فإن تحققت المحبة تحققت التبعية، وهذا هو عين المطلوب. Dan begitulah kata Habib bahawa Rasulullah SAW yang sebut pada hadis itu, bahawa kata ulama mencinta, dan bahawa Rasulullah SAW memulai dengan cinta pada Rasul dan cinta kepada anak-anak Rasul. Bila kita sudah cinta pada Rasulullah, cinta kepada keluarga ahli Rasulullah, disitulah kita ada kekuatan, kita boleh mutaba'ah, kekuatan kita boleh ikut syariat Rasulullah SAW. وقد صدر الكلام سيدي الشيخ الغزالي حول وجوب النظر المرء فيما ينفع، وهذا هو صميم السنة، لأن سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حرص على ما ينفع. Dan begitulah seperti mana yang bahawasa yang bapa kita ceramah daripada tadi, bahawasa terkadang yang kita melihat pada zahir itu, terkadang kita tidak boleh manfaat benda itu. Sebablah kita menjagalah setiap perkara yang boleh manfaat dengan kita. وهذا نفهم منه أن الاهتمام بكل صغير وكبير إنما هو من عين الخذلان، والتوفيق عكس ذلك. Begitulah yang dijaga oleh bapa kita, bahawa daripada benda kecil-kecil juga bapa kita juga ihtimam di situ, ambil berat di situnya. الرجل والمرأة الموفق يكون دائما فيما يهمه ويهم دنياه ويهم آخرته. Dan begitulah Habib kata, setiap kita daripada golongan lelaki atau daripada golongan perempuan sekalipun, kita tengok perkara yang penting daripada kita, benda yang boleh manfaat bagi kita. Janganlah kita mengambil benda yang mudarat bagi kita. وأيام الله كلها يومان، إنما يوم موفق ويوم مخذول. Yang begitulah kita ni, bahawa kita berada di sisi Allah SWT. Ada yang Allah SWT muwafaq, bahawa tunjuk daripada jalan baik, atau Allah SWT memaling kita turun daripada taat kepada Allah SWT. الله أن يكتبنا دائما أبدا في أهل التوفيق. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada saat ini, Allah SWT tulis kita ini bahawa sentiasa dimuwafiq oleh Allah SWT, ويجعلنا على أحسن طريق. dan menjadilah kami semua ini di dalam pada jalanan yang terbaik. Semua kata amin. Amin. Dan menjadilah kami sentiasa bagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kata amin. إنه قد جاء عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ارقبوا محمدا في آل بيته. Begitulah seperti mana yang di hadis bahawa mencinta oleh Sayyidina Abu Bakar, bahawa kalaulah ada ahli bait, ada ahli keluarga, kamu jaga-jagalah dengan cara baik, dan kamu menjagai dengan seperti mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أوجه تفسير ارقبوا بمعنى لاحظوا والحظوا واحترموا واعتبروا وانظروا فيهم منظرا من سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Daripada makna situ bahawa kubur di situ makna kata menjaga dan menghormati seperti mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا من صميم سنة النبوية الشريفة، وقد جاء في الحديث الثقلين أنه تارك فينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم وعترتي آل بيتي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Begitulah yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kepada ummah dia, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal pertama bahawa Al-Quran, yang kedua bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada ahli baiti, bahawa ahli keluarganya yang untuk menjagakan agama ini. ما نراه من تعظيم الذرية النبوية الشريفة في هذه البلاد الكريمة دليل على أمان أحبه الله عز وجل، إذ جاء في حديث سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل بيتي أمان لأهل الأرض. Dan begitulah bahawa seseorang yang jaga ikram dan hormat dan mulia, itu alamat besar bahawa Allah Subhanahu